Dia mencari peluang sebenarnya, dia pusing daripada kawasan belakang. STE akan melakukan tembakan. Oh, terus masuk dalam game. Thank you, Mr. Thomas. Thank you. Aku nak cakap pasal top tu, Jay. Top ni, dia menangkan kalahkan tournament, lepas balik tournament, dia akan ambil gambar di swimming pool. Dia akan post kat IG. So, jangan lupa untuk saksikan gambar itu. Oh, dia ada bawa ni ke? Ada bawa apa orang kata peranti PC yang kecil lah untuk dibawa ke swimming pool. Okay. Tidak mengapa, terima kasih kepada Apa kau cuba cakap ni, Jay? dia orang yang tahu lah. Yang penting ialah terima kasih kepada analis kita atas analisis yang begitu mendalam sekali. Swimming pool peranti. Ya. Let's go Falcon lah. Okay, let's go Falcon. 3 orang dah mati kat sini awal-awal. GG, FF dan juga GK. So, satu perkara yang agak menarik untuk kita perlihatkan. 3 orang dah mati begitu awal sekali. Tapi game kita terus dimulakan, maka kita akan terus cast game kita yang terakhir untuk malam ni. Akhirnya, kita game terakhir. Waktu tempatan sekarang jam 8 malam. Sekarang ni kita lakukan Crypto 999. Akan ditunjukkan kepada kita Box Gaming. Juga sekarang ini bersama dengan kita Trung Zin dan juga rakan-rakan yang Kwanji, Gosu, Caspers, SLD. Alpha 7 masih lagi di tempat kedua, tidak begitu mengejutkan. DK di tempat ke-7 dengan kemenangan chicken dinner mereka. Maksudnya banyak lagi. Terlalu jauh sebenarnya untuk dikejar pasukan Vampire ini. Esok no less than a miracle untuk memecut nombor 1 dekat Grand Finals ni. Memang tak ada tempat lain dah aku nak kejar. Kalau dekat yang masa All Star stage tu, aku tak dapat nombor 1, tak apa, aku boleh kejar nombor 6. Janji kita masuk. Sekali ni memang akan meninggalkan lebih banyak. Orang kata rasanya esok di nombor 11 ke bawah ni akan main nothing to lose mungkin. Benar sekali. Vampire 54 mata gap. Sekarang yang terus 1 dan 2. Alpha 7 mampukah mereka melakukan keajaiban tersebut? Aku rasa tak lah. Aku rasa Vampire boleh crown sebagai champion dah dengan baki 6 permainan saja untuk dimainkan esok. Ya. Tianba Tian EU sekarang ditunjukkan kepada anda adalah player daripada China. Inilah tim yang baru saja kehilangan 1 player. Matic pasti mereka agak sedih dengan mereka punya performance di stage ini. Mereka kehilangan 1 player awal, hanya 60 something mata je ada dalam tangan. Crown best team di Miramar juga rasanya boleh diletakkan di tepi lah. Sebab mereka tak perform sangat pun di Miramar ini dengan adanya tim bernama Alpha 7. Dan kau tak boleh buat apa, PMGC dia akan ada kat situ. Kau berharap sajalah supaya memang masih lagi grouping 3 warna tu. Dan Alpha 7 tak adalah grup kau. Mungkin itu je peluang untuk mereka pergi PMGC. Dah harapkan A7 tak dapat PMGC, mungkin mereka boleh menang. Kalau tak tahulah. Alpha 7 ni rotation dengan dia terlalu berjodoh, 1, dan 2, mereka memang tahu macam mana nak menjinakkan GG ni. Itu sangat benar. Kita saksikan bukan saja dalam iterasi ini, dalam iterasi sebagai Navi pun sama, HVVP pun sama. Boleh katakan Alpha 7 ni punca mereka tak dapat lepas ke PMGC main stage. Untuk Vampire, mereka sudah pun ada slot ke PMGC sekarang ini. Tapi menarik untuk dilihat kan, PWI ini dia memberikan slot ke PMGC League. Tapi ada beberapa tournament dan juga special invitation yang akan diberikan juga yang kita belum tahu siapa lagi untuk terus ke PMGC main stage. Kalau tak silap aku ada 3 yang akan pergi ke main stage. Mungkin boleh check balik nanti. Tapi kalau ada special invitation, tuan rumah tu selalu hanya ada lah. Tuan rumah confirm dapat 1.
Dan mungkin secara tiba-tiba tim India ada kat situ. Kalau ada lah kan. Ya, oh mungkin satu lagi ni kan, satu lagi ialah previous champion lah. Masalahnya previous champion lah juga tuan rumah. Iyalah. Kalau macam tu, kalau tim Turki akan ada tambah 3 atau lebih. Oh, boleh jadi. Tapi mereka pun konsisten pun, pasukan PUBG yang PUBG M daripada West yang ada. Pada satu masa tu macam dah tak tahu, terlalu banyak dah. S2G lagi, Fireflux lagi, Basic Task lagi, Footballist dorang ke Brazil? Dorang juga kan? Boleh, aku rasa Brazil tu football kot. Tapi ada yang satu lagi tu, yang kumpulan bank tu, aku dah tak ingat dah kumpulan apa. Bank CMB. Bukan CMB, dia bank Turki. Tapi aku tak ingat. Tapi memang nama bank lah. Memang dengan kau je ni. Ya. Sekejap aku tengok PMPL update. Benda-benda ni semua kau check di map memang akan ada. Shout out to PMPL update. We love you. Ya betul. Continue untuk bahan Megatron Red Alien. Terima kasih. Kita terima kasih daripada Stalwart. So kalau kita melihatkan pada Turki, Pro League antara yang berpotensi, ya, Footballist Esports, Next Ruya, Chaos Next Ruya, Fireflux, lepas tu ada Ozarox, Basic Task. Lepas tu ada apa lagi yang pernah masuk rasanya. Okay, aku beritahu kau. Untuk slot final yang diberikan secara percuma, 3 slot tu, satu akan jatuh kepada China. China akan dapat satu slot secara langsung seperti apa yang tim Wolf tu dapat. Kemudiannya kita ada satu slot untuk host nation. So itu kemungkinan besar akan pergi kepada S2G. Yang ketiga adalah special invite to be announced. So aku rasa ini, kalau tim India boleh main, aku rasa dia akan bagi kat Godlike kat Seoul tu lah. Ya. Kalau tak, last minute dia akan bagi kepada something random lah kot. Mungkin dia akan bagi kat pemenang PMWI langsung. Dan tim nombor 2 yang akan pergi ke league ke apa, itu tak pasti. Tapi kalau benda ni last minute, aku rasa benda ni memang last minute dan betul-betul depend pada tim India. Sebab tu dia announce paling lewat sekali. Ya, itulah. Adakah dia juga bergantung kepada siapa yang, aku rasa mungkin player-player ni mungkin dah kena belajar untuk menangis tu. Kenapa? Biasanya kalau menangis dapat slot. Kira 7, 8, 9, 10, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, betul lah. So tim yang bermain dekat Liga tak akan bermain di Grand Final, sama macam tahun lepas. Satu benda yang aku tak pernah suka. Sebab itu akan memberikan disadvantage kepada tim yang sudah pun ada kat Grand Final tersebut. Sebab diorang diorang tak dapat panaskan jari. Dan kalau itu adalah tournament yang disponsor oleh device yang sama, diorang tak dapat biasakan diri dengan peranti. So bagi aku rasa itulah sedikit kekurangan lah kadang-kadang. Sebab kita tengok tim Wolves tu tak main kan. Kat TNBC dia buat apa? AE pun sama juga. juga. Biasakan diri. AE pun sama kan. Tim yang perform dekat situ adalah tim-tim yang bermain Liga. Betul. Mereka dah biasa dengan meta, mereka biasa dengan peranti, mereka biasa dengan cara permainan tim-tim lain tu. Betul lah macam kau cakap. Sebenarnya yang main dekat Grand Finals tu ada disadvantage yang sangat-sangat besar. Kecuali kalau dia betul-betul macam special invite, contohnya daripada India kan. Itu mungkin bagi mereka akan berasa beruntung lah. Sekurang-kurangnya mereka dapat join pertandingan ini, berbanding dengan tak dapat join langsung ataupun tiada peluang untuk bermain dekat Liga. Benar sekali. Tapi agak interesting. Aku cuma nak tahu format apa yang dia nak guna untuk PMGC. Harap-harap dia bukan format season lepas itulah. Ya. Kalau aku rasa paling bagus sekali kalau dia nak buat format tu, make sure ke final bukan final 3. Kau buatlah final 1 minggu ke 2 minggu. Yalah, betul lah. Buat satu liga panjang untuk grand final tersebut. Seperti dia Cup Malaysia 10 hari liga tu kan. Kau panggil je liga tu sebagai kau grand final. Betul. Kan PMPL sekarang ni memang macam grand final 2 minggu kan. Aku rasa sangat-sangat relevan perkara itulah. Supaya yang betul-betul konsisten. Sebab basically antara sebab
vampire tak apa boleh perform dekat sini lah. Mereka tak tahu dia main macam mana secara spesifiknya. Kan kalau katakan grand final yang ini pun 10 hari, sebenarnya siapa-siapa pun boleh betul vampire lagi. Betul. Dan perlukan masa untuk read macam mana vampire. Get used to it. Dan boleh cuba kan. Sebab A7 boleh kejar vampire kalau kita masih lagi ada baki 10 hari untuk main. Betul. Sekarang jangan harap boleh. Jangan harap boleh lah. Sangat sukar lah. Ya, dengan 6 game saja berbaki selepas ini, dengan sekarang ni diorang ada 3 orang saja. Memang sangat sukar. Vampire masih lagi 4 orang. Nah, kita tahu mereka takkan too soon. Minimum rasanya sepanjang hari ini nombor 5. Kecuali Sunhawk sebab aku tak ingat. Betul lah. Sukar. Tapi satu year yang aku look forward lah untuk dunia PUBG Mobile. Selepas ni kita terus akan pergi PMSL. Benda tu akan berlangsung dekat Malaysia. Bagus untuk kita. Habis saja PMSL, tim Malaysia kita yang Judo Lions akan terbang untuk Asian Games, di mana ia menawarkan pingat. Itulah benda yang agak besar juga. Dia tak pernah menang Asian Games dalam kategori e-sport lagi. Ya, Asian Games pernah. Ya, SEA Games kita pernah. Asian Games kita tidak pernah. Asian Games dilihat satu step lebih tinggi lah berbanding dengan SEA Games kan. SEA Games memaparkan semua Asia Tenggara. Asian Games ada termasuk Asia, Jepun dan Korea. Selepas habis tu saja kita akan start Liga PMGC kita sudah. Pada waktu sama PMNC juga akan berlangsung. Kita masih tak tahu berapa tim yang relegated, ada tim relegated ke tak pun. So banyak benda-benda exciting akan berlaku dalam 4 bulan terakhir untuk tahun ni. Sangat-sangat exciting year untuk kita. Tapi pada ketika ini kita akan lihatkan DRS ditunjukkan. Mereka ada amazing year juga secara keseluruhan bagi DRS. Nombor 2 memang menjadi kebanggaan negara. Sampai kerajaan pun nampak mereka. So it's a big deal untuk DRS. Untuk Tuai, mereka punya journey akan tamat di sini. Oh, one more thing nak cakap kan J. Ini satu benda yang aku sebenarnya nak tanya juga. Untuk tim-tim yang franchise dekat belah PMSL, diorang dibenarkan untuk buat pertukaran player selepas season habis. Ya. Di mana kau boleh ambil player-player daripada tim-tim yang lain untuk perkuatkan lagi kau main line up untuk PMSL, di mana line up tu kau boleh gunakan sampai PMGC. Untuk tim-tim yang tak ada franchise dekat lain-lain region, adakah diorang ada option tu? Sebab selalunya the moment kau masuk season 2, kau dah buat kau main line up, kau tak boleh tukar player. Tapi dekat C boleh. Ya. Sebab kita ada PMSL untuk diconsider kan. Buy one free one, tapi dua-dua pun jatuh. Daripada pasukan BZP Fireflux dapat cover balik terlebih dahulu, tapi tinggal loot sahaja yang boleh diselamatkan. Dan kemudian ada Trongzin 1v1. Lompatan ini akan menjadi kepada siapa? Kepada Fireflux. Ya, itu tapi aku rasa maybe ada ni kot. Ada orang kata pengecualian lah nak bagi kepada mereka untuk transfer player kan. Kalau tak macam unfair pula. Ya, sebab kalau kau tanya aku kan, Taluk kuat. Tapi mungkin diorang boleh ambil player daripada 4MB letak kat situ. Sebab 4MB punya perjalanan aku rasa dah tak pasti dah habis ke tak lah. Sebab kita tak tahu diorang punya structure macam mana kan. Tapi untuk kita boleh ambil team player daripada team PMPL sendiri untuk dimasukkan ke stage yang seterusnya. Untuk diorang aku rasa option tu agak limited. Sebenarnya itu dah sangat-sangat bagus untuk semua team yang dalam franchise. Ya. Saya boleh setuju dengan benda tu lah. Rasanya mereka patut lah buat benda tu. Tapi menjadi persoalannya sekarang ni ialah adakah mereka sendiri nak buat benda tu kan. Sebab aku pun tak tahu structure macam mana. Kat sini kita ada banyak organizer dan sebagainya. Lutz dalam kenderaan menunjukkan diri dia dulu. Lepak dan vampire tak nampak dia. Let's go Lutz. Di tengah ada api-api. Swap. Oh, betul-betul bersatu dengan alam siap budak ni. Yup. Dia keluar. Dia buat movie footstep dah tu. Alam. Kesilapan di situ. Duduk senyap-senyap. Okay, dia dapat satu. Cuba bunuh secara langsung tapi kat belakang terlalu ramai orang. So mereka akan berjaya untuk revive sahaja. Tapi shot mereka rintaan tu masih lagi ditembak. Kalau meletup memang dia akan knockdown terus.
Ravenclaw menyelamatkan keadaan. Circle ditunjukkan kepada anda. Sekarang ini akan ke mana kita lihatkan. Adakah gaung yang dipegang oleh tim Falcon ataupun kita masih lagi memihak pada mereka, tapi ada jalan raya dekat tengah-tengah circle ini. Oh, betul-betul aku tertanya-tanya sepanjang kita menonton benda ni sebab dekat PMSL masih ada nampak orang buat benda tu. Tapi Ya. adakah jump punch sudah tak relevan ataupun dah di patch out? Dah patch out dah. No Dah di wonder. patch out. Ya. Kita lihat Stalwart akan ditunjukkan kepada kita. Oh, kalau tak benda tu dulu betul-betul diorang Imbar. nak cakap itu adalah bug dan itu adalah bug abuse. Tak boleh cakap itu bug abuse sebab itu adalah part of the game. Dan kita tahu benda tu wujud. Kalau benda tu di patch out, dan benda tu di patch out lah. Kalau benda tu masih dalam game dan publisher okey untuk player gunakan dalam game, sebenarnya itu bukan bug, itu adalah part of the game. Unless ada pada satu situasi dikatakan kalau korang buka smoke, korang tak boleh buka FPP. Itu adalah rule set dia cakapkan, kerana itu dipanggil sebagai bug abuse kerana kau boleh nampak dalam smoke bila kau buka FPP. Dan publisher cakap kau tak boleh buat benda tu. Kalau kau buat, baru kau bug abuse dan kau boleh dihukum lah. Tapi untuk jump punch, dia part of the game. So, tak rasa itu macam bug abuse lah. It's part of the game. Ya. Rasanya itu pun boleh menentukan ini juga kan. Boleh menentukan meta tu bermain macam mana. Sebab masa dia jump punch tu punya banyak orang suka duduk luar rumah. Kadang-kadang orang datang, orang tak tahu pun dia tengah dekat belakang. Tiba-tiba rata 3 orang. Satu orang tu datang tiba-tiba daripada kawasan belakang gitu. Aku sebenarnya enjoy juga pada waktu ada jump punch tersebut. Ya. Sama lah sebab dia macam orang yang dalam tu dia tak bersedia. Sekarang ni kita nampak balik ialah meta yang asal kan, orang akan park kereta betul-betul depan rumah, langgar selanggar-langgarnya. Oh, kalau dulu agak bersopan lah, orang park jauh-jauh sikit, datang jampan, tahu-tahu je dah keluar. Aku rasa kan, instead of patch out terus jump punch tu kan, instead kalau dia orang buat macam jump punch tu boleh diguna pakai, tapi kalau player tu dengan player tu jarak dia dalam 2 meter, baru kau boleh dengar dia punya footstep. Maknanya katakan dia perlawanan compound fight, compound tu jenis compound yang panjang, orang boleh lompat daripada satu compound ni ke satu lagi compound tanpa orang tu sedari, sampailah dia macam 2-3 meter berdekatan, baru dia boleh dengar footstep dia. Waktu tu kalau dia jump punch pun orang boleh dengar semua. Itu akan buat benda nampak lebih interesting. Sama lah macam smoke play. Ya, betul. Smoke kan akan break kalau enemy dekat kan. Ya. Tapi itulah salah satu cara untuk orang mendekatkan satu tim, nak dekatkan diri dengan lain satu tim dan cuba untuk ambush. Tapi tak apa, benda tu sudah pun tak ada part of the game, sudah pun di patch out. Tapi kalau dia keluar balik, kalau akan jadi exciting juga untuk kita perlihatkan. Tapi Tony K ditunjukkan kepada kita ada 7 mata penyingkiran. Diorang ni tak tahu bila dia kena give up. Tapi Shenzhen masih cuba untuk mengejar. Shenzhen ada 8 mata penyingkiran. Itulah Shenzhen, harapan sekarang ini sudah bertukar tangan. Bertukar servis daripada Alpha 7 pergi ke Shenzhen STE ataupun Shenzhen 628 untuk menjadi calon yang mungkin boleh kejar Vampire. Dan Vampire sekarang ni berada dalam tempat yang agak sukar juga kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Dia betul-betul kena langgar masuk ke kawasan GK, dan GK ni bukan tim yang tidak bersedia untuk mengambil fight. Mereka sentiasa bersedia, lagi-lagi kalau Satan masih ada lah. Tian Baren, inilah tim yang tidak begitu perform daripada China pada ketika ini. So China secara totalnya akan ada 4 slot. So mereka akan ada peluang untuk menghantar 4 orang ke PMG, 1 confirm, 3 lagi kena bermain di stage Liga. Siapa yang mereka akan hantar masih lagi kita tak tahu sebab mereka masih lagi tengah bermain tournament mereka juga di sebelah sana. Dan Tony K sekarang ni akan ditunjukkan kepada kita. Sangat-sangat excited untuk PMSL ini untuk dijalankan. Dan untuk part Liga pun kita tak tahu saya dia offline ke online. Sebab pada ketika ini Malaysia nampak terlalu baik sebagai host event e-sport. Ya. So kalau lepas habis PMSL dia hantar semua orang datang main Liga dekat sini, kemudiannya baru hantar mereka ke Turki. Aku tak kata terkejut pun sebenarnya, sebab untuk apply visa dekat Malaysia untuk pergi sana pun aku rasa tak ada masalah sebab mereka ada embassy. Kebanyakan embassy luar negara kat Malaysia pun agak laju. Benar. Ya, memang sangat benar lah kalau nak tengokkan macam perhubungan kita dengan China pun kalau dibandingkan dengan
macam Indonesia nak pergi ke China pada waktu tu, mereka kena tempah benda tu sebulan ke berapa ke. Sama juga dengan Vietnam. Vietnam lagi lama rasanya, lebih daripada sebulan. Kalau tak silap lah. Berbuat dengan apa yang dikatakan oleh player-player dan juga caster-caster yang ada dekat sana kan. Persediaan tu mesti standby sebulan. Kita 3 hari je. Dan kau bayar extra RM50, 2 hari kau siap. Yep, Dan kau tak perlu pergi kutip pun. Orang akan kutipkan untuk kau dan hantar ke rumah kau lagi. betul. Kau boleh Kau ambil bukan pasport agent. dah ada sijil tu dalam. Boleh mengupah orang untuk ni. Tapi Tian Bah akan dapatkan satu player, Teak. Gave berjalan dapatkan ST. Tapi Alter Ego sekali lagi, mereka ada perjalanan yang sangat-sangat sukar kalau mereka nak menjadi champion. Lebih 70 mata mereka kena kejar lepas ini. Sekali. Sangat sukar dan satu lagi tim akan rasa Tian Bah akan dikeluarkan. Dan Vampire continue untuk mengganas. Aku dah tak tahan dengan diorang ni. Diorang memberikan vibe Infinity masa diorang rasa itu tepuk tangan tu. Ya. 10 kill. Dia lap tangan. Shenzhen STE sekarang ni ada 9. Itu pun satu player baru jadi keluarkan oleh Falcon. Ya, tapi apa-apa pun untuk Vampire ni, ini bagi aku still walaupun ialah mungkin orang nak menyampah tengok dia menang ke macam mana ke, tapi aku rasa dia well deserved. It's a well deserved team untuk Tony K lah. Sebab Tony K memang dia punya hype surrounding Tony K tu sangat-sangat tinggi. Masa Tony K sebelum dia dapat masuk dalam Face Clan pun ramai orang bercakap Tony K ni hebat bla 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 bla, tapi sepanjang dia dekat Face Clan satu benda pun dia tak dapat. Sampaikan macam dalam last game dalam dia punya liga dia terpaksa carry sendiri untuk memastikan Face Clan tu lepas dan sebagainya kan. Tapi itulah macam Tony K dia jadi indah kabar yang rupa. Dia bila masuk dalam Vampire ni baru aku dapat merasakan, ya betul Tony K ni hebat. Ya, mereka berjaya untuk activate dia. Cakap pasal benda tu kan, Jay. Setiap kali dia kalah apa-apa tournament, aku message dia akan cakap, good job, try harder next time. Dia akan reply dengan sangat-sangat sopan. Thank you Cup, dia akan cakap macam tu lah. Aku rasa ni kali pertama aku akan message dia cakap congratulations, Yud. Kali pertama dia menang something yang besar. Betul. Itulah aku rasa macam long time coming lah untuk Tony K. So walaupun mungkin Vampire ni terlalu dominant, tapi aku rasa Tony K selayaknya dia dapat lah. Dan rasanya most elimination pun dia akan dapat pada waktu ini dengan mudahnya. Tepat sekali. Kat sini mereka akan kemungkinan besar dapat 2 mata penyingkiran sudah, Easy dan juga Cryptic. Oh, kena tasar sedikit Easy tu. Kalau Easy kena knock kat situ, aku rasa memang dia ada peluang. Tapi Vampire kena hati-hati dengan kawasan-kawasan tim yang ada kawasan high ground ni. Selamat gaung tu mereka tak nampak. Shot akan balik satu lagi grenade. Kalau mereka boleh settlekan ni cepat-cepat, mereka boleh tengok pada GK juga. Ada 7 mata penyingkiran mereka boleh kumpul dekat sini, jadikannya 17. Lepas tu settlekan ke atas. Falcon akan dijatuhkan oleh Shenzhen STE terlebih dahulu. Kill mereka yang ke-10 kah? Tapi Kitsune akan masuk campur dekat sini. Kill yang ke-10 akan diambil. Tapi Shenzhen perlu melakukan penyelamatan quickly supaya mereka boleh berlawan dengan tim Falcon. Kedudukan Falcon yang akan dia tak nampak. Oi! Macam mana kau tak nampak member tu dekat sebelah kanan? Alah, dia tak nampak. Rasanya kalau tembak tu dia dapat lebih senang. Okay, sekarang dia nampak, dia bakal lepaskan tapi mungkin sedikit lewat sebab dia akan knockdown semula. Falcon bukan saja dia berjaya untuk dapat knockdown, dia benarkan member ni pula lakukan revival pula. Okay, kena tangan dia baling. Kalau yang dapat dekat sini, okay, dah fix dia problem. Tupan akan berlaku. Tapi tidak kena sasaran. Satu lagi akan terlempar ke belakang sedikit. Adakah yang ketiga ni akan kena tepat? Easy sudah pun dibunuh oleh Tony K. Dan sekarang ni pergaduhan akan berlaku. Wow. Kat sini Vampire boleh ratakan semua orang. Dia ada 7 orang yang dia boleh bunuh. Tapi Kiki akan dapat 2 daripada 7 tersebut. 2 tim saja yang sebenarnya dapat mata penyingkiran yang tinggi dekat sini. Shenzhen dan juga Vampire. Shenzhen ada 13. Malangnya Vampire pun tengah perform. Kalau Vampire too soon game ni kan, Shenzhen mungkin ada peluang lagi untuk kejar mereka. Betul. Tapi ini nampak gayanya macam, ya kalau dia dapat chicken dinner pun still dia kecilkan gap sikit saja. Double digit pun small double digit. Mungkin 11, mungkin 10. Dan mungkin kurang daripada itu. Kalau ini adalah apa orang kata assuming Shenzhen STE mendapatkan winner-winner chicken dinner lah. Sepatutnya untuk game yang amazing macam Shenzhen STE sekarang ni ada 13 elimination point apa benda semua.
dia akan rasa gembira. Tapi pada waktu ini rasanya dia cuma akan rasa, oh okay, so kena kerja lebih keras. Okay, dia ada 16 tak silap aku dekat sini. So dia boleh capai 20 kalau dia boleh ratakan vampire. Mampu ke tak? Swaps. Grenade tangan kena balik oleh Yang sekarang ni ke bawah. Mungkin dia akan baling ke arah batu ni. Kalau kena, kalau 2 orang mungkin kena. Masih lagi ada beberapa grenade tangan dekat sini. Nampak target. Dia nampak Swap terjun ke bawah. So balingan grenade tangan itu akan dilakukan. Tumpahan berlaku. Damage diambil. Sudah cukup untuk menghantar vampire ke tanah. Tiada sesiapa pun yang knockdown. 15 mata penyingkiran ada. Dan mereka ada 5 lagi orang yang mereka boleh bunuh. So boleh dapatkan 30 mata di sini. So dia boleh close the gate dalam 12 lah kat Ras Vampire. Tapi stone, nyawa-nyawa ikan yang berjaya dapat 1. Dia akan cuba membunuh. Kemungkinan besar dia akan dapat elimination point ni. Dia tidak perlu terlalu terbobok kapah ataupun gelojoh. Tapi dia akan dapatkan secepat yang mungkin. 16 mata penyingkiran dia. Yup, vampire rasanya tadi mereka tiba-tiba perasan satu benda sebab dalam mereka punya meter mereka nampak remaining tu ada 8. Jadi mungkin mereka menyangkakan ZSTE ni ada 4 orang dekat belah atas. Jadi mereka fokus ke bahagian atas saja. Rupa-rupanya ada orang dekat belakang sebab gift telah pun didapatkan oleh pasukan vampire. Jadi sekarang mereka tahu inilah fair fight 3 lawan 3. Tak fair fight je. Dia orang kena turun bawah. Kita tahu siapa yang kena turun bawah. Dia yang paling kecil peluang untuk menang. Dan mereka ada batu-batu ni untuk guna pakai juga. Oh, dia mencari peluang. Sebenarnya dia pusing daripada kawasan belakang. STE akan melakukan tembakan dari kawasan yang dapat satu. Satu akan jatuh dekat sini. 1v1 gayap. Tapi yang sudah pun datang kat situ ke bawah. Winner chicken dinner. Banyak mata penyingkiran. Malang ke malang-malang untuk dapat chicken dekat sini. Sebab vampire ada dekat situ nombor 2. Juga dengan banyak betul elimination.